Khabar semua? Saya harap sehat. Jumpa lagi bincangan kita yang terakhir ini berkaitan tentang cabaran dan isu kontemporari dalam subjek IDA 202. Yang mana kita akan bincangkan empat perkara penting. Pertama, kita bercakap tentang hak asasi manusia. Bagaimana bentuk pola hak asasi manusia yang ada di Malaysia ini sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bercakap tentang potret negara Islam. Ya, potret negara Islam, image negara Islam, bagaimana dia berkaitan dengan Islamophobia dan sebagainya. Yang ketiga, kita bercakap tentang penguasaan ilmu. Bagaimana penguasaan ilmu sekarang ini lebih orientasinya kepada mendapat ilmu tanpa mempraktiskan ilmu itu sebagai pedoman dalam hidup. Dan yang keempat, kita bercakap tentang persaingan global, yang mana untuk nak menjadi sebuah masyarakat yang tinggi nilai peradabannya harus go to international, harus ada daya saing yang tinggi di antara satu sama lain. Maka kita akan mengupas selepas ini. Pertama, kita bercakap tentang hak asasi manusia. Bagaimana Fongka pada tahun 2017 dia dalam artikel yang ditulis dia mengatakan bahawa hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Maknanya manusia punya hak dia sendiri. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan, manusia serta menggalakkan kebaikan insani tanpa melihat kaum, tanpa melihat agama. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung di antara satu sama lain. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman. Kefahaman terhadap satu perkara maksud di sini. Bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri itu sendiri. Maknanya kata perkara yang paling penting dalam perbincangan kita ialah bagaimana kita menjaga harga diri dan juga maruah itu sendiri. Maruah itu dijaga dengan baik bukan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, dalam isu dan cabaran ketika mana kita bercakap tentang hak asasi manusia ini banyak. Cuma saya letak di sini 5 perkara. Apa dia? Hak kebebasan itu sendiri. Hak kebebasan itu sendiri dalam konteks perbincangan, kebanyakan semua negara, termasuk Malaysia dan negara-negara lain, bebas itu ada batasannya. Bebas itu ada limitnya. Dia diikat yang namanya sekatan undang-undang. Tapi sekatan undang-undang ini perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih nampak supaya tidak wujud kesamaran itu sendiri. Dan akhirnya ada pihak mempertikaikan undang-undang itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercakap tentang sekatan budaya dan agama. Budaya dan agama sesuatu negara, kalau negara itu mempunyai multi suku, bangsa, maka budaya itu berbagai ragam, berbagai rencam. Dan apalagi dilimit dengan yang bentuk agama itu sendiri. Nah, tetap dalam pegangan agama itu ada batasan-batasan yang menyebabkan kebebasan itu sedikit agak menyekat perbuatan manusia lebih daripada sikap dan sifat yang nanti akhirnya menjadi dia seorang yang taat kepada perintah agama. Kemudian kita bercakap tentang hak mencari rezeki. Terkadang kita melihat isu yang timbul iaitu sekatan kepada bukan warga. Nah, sekatan bukan warga ini memang mana-mana negara ada. Sebab tujuan dia datang ke sebuah negara itu untuk apa? Kalau dia datang tujuannya untuk melancong, maka hak mereka itu terbatas untuk melancong. Tetapi kalau mereka salah gunakan visa pelancong itu untuk mereka bekerja, maka di situlah ada sekatan yang menyebabkan mereka sukar untuk bekerja. Dan yang isu yang selalu kita dengar di mana-mana saja negara, iaitu isu pelarian. Yang mana isu pelarian ini, mereka ini bila dikatakan sebagai pelarian yang diiktiraf, maka mereka tidak boleh bekerja secara formal. Kemudian isu yang ketiga, meskipun kebebasan itu cukup ada dalam mencari rezeki, tetapi ruang kerja yang semakin hari semakin sempit. Penduduk warga negara sahaja sudah ada keterbatasan untuk mencari kerja yang sesuai dengan skill atau kemahiran ataupun pendidikan mereka. Ini yang menjadi isu dalam ketika bercakap tentang hak mencari rezeki itu sendiri. Kemudian kita bercakap tentang hak tempat tinggal. Isu yang ketara bukan kepada golongan sederhana dan ke atas,
tetapi isu kepada golongan miskin. Dan kita melihat sekarang ni gelandangan semakin hari semakin ramai. Apalagi dalam isu COVID-19 sekarang ini, gelandangan itu semakin bertambah ramai kerana ketidakmampuan orang untuk menyewa rumah sehingga mereka terpaksa keluar rumah dan duduk di mana-mana saja sehingga wujudlah yang diistilahkan sebagai gelandangan itu sendiri. Kemudian bantuan daripada pihak yang bertanggungjawab yang kadang-kala lebih menekankan tentang prosedur itu sendiri, sehingga menyukarkan bantuan untuk mereka tinggal sementara ataupun tempat transit bagi mereka yang miskin ini. Dan alhamdulillah kita melihat banyak rancangan yang kita lihat di TV yang mengungkapkan tentang bagaimana ada beberapa pihak yang tertentu, sama ada individu ataupun badan yang bercakap tentang isu kaum dan sebagainya, ataupun kita bercakap tentang isu bagaimana mereka mampu untuk mengangkat masyarakat yang ada yang tidak ada kemampuan dari segi aspek rumah itu sendiri. Kemudian ada pun tempat mereka sewa, tetapi mereka tidak mampu untuk duduk di situ kerana mahalnya sewa rumah itu sendiri. Kadang-kadang sewa bilik saja mencecah hingga 450 RM500. Dan terkadang ada saya melihat satu kes itu, mereka sekeluarga duduk satu bilik, iaitu 5 orang untuk sewa satu bilik. Kemudian kita bercakap tentang hak bersuara. Bila kita bercakap tentang hak bersuara, kebebasan mutlak itu, apakah kebebasan yang dikatakan kebebasan mutlak itu ataupun bagaimana bentuk kebebasan bersuara sebenarnya? Kadang-kadang ada sekatan-sekatan dalam bentuk politik sebenarnya. Banyak yang mengikat dalam hal begini begitu kerana kita tidak tahu apakah kita boleh bersuara secara mutlak, ataupun ada sekatan-sekatan supaya kita tidak mampu untuk bercakap dengan lebih luas lagi. Kemudian kita bercakap tentang hak suara rakyat. Sejauh mana hak suara rakyat ini sampai ke peringkat pihak yang bertanggungjawab, kepada pemimpin, kepada wakil rakyat. Apakah wakil rakyat mampu untuk bersuara mewakili rakyat itu sendiri? Itu isu utama kita. Kenapa? Terkadang suara-suara kecil ini sering dilupakan, seolah dianaktirikan dalam konteks di sini. Tidak semua, tapi ada segelintir wakil yang tidak mendengar rintihan-rintihan daripada bawah. Ini bukan nak mengaitkan, tapi memang ini rahsia umum, sehingga ada orang tidak puas hati dengan wakil rakyat tersebut. Kemudian hak mendapat kesihatan. Jaminan kerajaan perubatan, alhamdulillah kita lihat memang percuma. Tetapi kalau dapat diharapkan jaminan yang maksimum diberi bantuan yang dikatakan sebagai percuma, jangan diletakkan pada tahap minimum saja. Dengan upaya apa kita memberi kesihatan yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah kita melihat sekarang ini Kementerian Kesihatan memang ke arah tersebut. Kemudian kita bercakap tentang potret negara Islam pula. Ini isu yang menarik. Kenapa? Pandangan yang berat sebelah oleh segelintir pihak daripada Barat tentang negara Islam, sehingga melahirkan prasangka yang berat sebelah. Ketika mereka mengomentari secara subjektif tentang negara Islam, sehingga menyebabkan pihak yang tidak tahu apa-apa, dia memahami dalam perspektif yang salah, dalam dimensi yang salah, dimensi yang berbeza, yang hakikat yang berlaku. Apa saja isu-isu yang diangkat dalam potret negara Islam ini? Yang pertama, negara miskin. Memang kita akui dekat Afrika contohnya, dekat Habsyah, Ethiopia dan banyak negara Islam yang lain yang diklasifikasikan sebagai negara yang miskin sehingga kebuluran. Dan mereka setiap tahun memerlukan bantuan. Dan kita melihat bagaimanakah bentuk bantuan-bantuan yang diperlukan, bagaimana kesatuan negara, sehingga dikatakan tidak mungkin negara-negara Afrika ini boleh bersatu, boleh dibantu. Kenapa? Karena mereka ini ada wujud peperangan di antara satu sama lain, dikatakan peperangan saudara, sehingga menyukarkan untuk bantuan masuk di situ. Kemudian kita melihat tentang klaim Barat terhadap negara Islam ini, potret negara Islam ini negara teroris.
Pandangan apa yang menyebabkan mereka ini? Karena pandangan singit tentang ataupun pandangan salah tentang makna jihad. Jihad itu sebenarnya di dalam Islam memang ada, tetapi jihad dalam konteks apa? Kalau jihad dalam bentuk mempertahankan diri memang wajar. Sebab apa? Dalam mana-mana pegangan, dalam mana-mana agama, mana-mana negara, ketika mana diserang, maka wajib mempertahankan diri. Dan akhirnya, ketika mana diklasifikasikan sebagai negara teroris, banyak negara dibabat oleh Amerika tanpa ada bukti nyata, diperangi. Contohnya Iraq. Akhirnya Amerika sendiri mengaku tidak ada apa-apa bukti yang menyebabkan Saddam Hussein itu dia pasti bersalah. Kemudian kita bercakap tentang hak yang hilang. Seperti apa? Wilayah Palestin dicaplok, diambil oleh Israel. Kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang negara Iraq yang saya sebutkan tadi. Wilayah Libya ya, dan lain-lain dijajah. Kerana bukan kesalahan pemimpin itu sendiri. Kerana kuasa minyak yang ada di atas itu. Karena bahan minyak yang terlalu banyak. Sehingga mereka sanggup untuk menghina, mengklaim negara itu adalah negara yang menganjurkan tentang teroris itu sendiri. Padahal belum ada bukti sama sekali. Mereka mengangkat nama teroris itu terhadap negara-negara yang saya katakan tadi. Sehingga bila mereka dapat menguasai negara tersebut, maka mereka secara otomatik akan menguasai minyak. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir dalam konteks potret negara Islam ini, Islamifobia. Ini memang berlaku di Barat. Sehingga ketika mana kita pergi ke negara Barat, ada sebagian ketika mana macam contohnya saya ini berjanggut, ada yang menghina kita. Karena apa? Ketakutan yang sebenarnya wujud tanpa ada bukti nyata. Okay? Kemudian kita bercakap tentang timbul kebencian. Sehingga kita bercakap tentang bagaimana di New Zealand, di Perancis, New Zealand, sehingga sebuah masjid itu diserang tanpa lusuh peksa. Sampai ada yang mati, yang tidak bersalah dan mati. Kemudian kita melihat bagaimana di Perancis itu sendiri. Saya rasa cukup itu saja perbincangan kita untuk section pertama ini. Kita sambung lagi pada lain kali. Terima kasih. Jumpa lagi.